ตื่นนอนมาละหมาดตะฮัจญุดคืนนี้นะครับรู้ยังว่าเราจะตื่นตอนที่เท่าไหร่ครับแน่นอนนะครับแล้วก็ทำเวลานะครับในค่ำคืนนี้นะครับอยากจะให้นักเรียนทุกคนนะครับได้เก็บเกี่ยวความรู้นะครับแล้วก็นำไปปฏิบัตินะครับเนื่องจากว่าค่ำคืนนี้เราได้เชิญบาโบของเรานะครับตัวอิหม่ามประจำมัสยิดบ้านบาโบนะครับที่จะมาให้ความรู้กับพวกเราอยากจะให้น้องๆเอานักเรียนพอบาโบบรรยายแล้วจะให้สดับฟังให้ดีนะอย่าคุยนะครับขอเตือนนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับsaya jemput Bapak Muda Tetme Mama Robin sebagai untuk ceramah pada kita ada malam ini dah. Insyaallah pada tempat bermasuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تحرمنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وارضنا اللهم علمنا بما جهلنا فذكرنا مما نسينا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير اللهم افتح علينا بحكمتك فتوح العارفين وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
Alhamdulillah, yang mulia kepada Apo dan juga Rom yang dihormat kepada guru-guru, kru-kru, acan-acan yang berada di sini semua, tidak ketinggalan yang dikasihi semua adik-adik yang berada di dalam rumah Allah pada petang yang mulia begini. Alhamdulillah. Yang utama sekali, marilah sama-sama kita syukurkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mula-mula sekali marilah sama-sama kita ucap terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjemputkan kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah bagi taufik dan hidayah kepada kita. Berasa kita nak mari di sini, berasa kita nak masuk di dalam satu program. Program ni boleh dikatakan program yang mulia, iaitu program Qiyamul Lail. Yang mana kita boleh mari di sini ni, itu adalah sebesar-besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada kita. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kita kena syukurkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ucap terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak ucap terima kasihlah manakah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak syukurlah manakah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu wa'imo kita nak zikir alhamdulillah, ataupun kita nak tahlil la ilaha illallah, ataupun kita nak subhanallah, ataupun dipanggilkan juga kita terima kasih ataupun syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengijakan semaya sunat dan sebagainya. Itu adalah tanda kita bersyukurkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala semua, jadi syukur ni adalah salah satu daripada perkara yang penting bagi kita, yang mana ulama telah sebut di dalam kitab dia katalah anak, jangan kita tinggal empat perkara di dalam kehidupan kita. Gapo kata? Yang pertama dia kata la tatrukus syukru, la tatrukus syukru fa tahrimu ziyadah. Ulama kata janganlah kamu terlupa ataupun tinggal syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat kamu semua ni, jangan kita tinggal terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ganakah kita tak boleh tinggal terima kasih kepada Allah? Maka dia kata fatahrimu ziyadah, Allah Subhanahu wa taala tak akan bagi tambah kepada kita, yakni tak bagi keberkatan kepada kita. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam ayat suci Al-Quranul Karim, la in syakartum la azidannakum, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur di atas nikmatku, nescaya aku akan la azidannakum, aku akan tambah di atas nikmat-nikmat yang kamu syukur itu. Yakni dengan keberkatan kita syukur di atas apa, maka itulah kita akan dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari ini kita bersama-sama berada dalam rumah Allah yang mulia begini. Mana kata suka sangat, kerana lama-lama sekali kita boleh tengok adik-adik kita penuh di dalam rumah Allah, yang mana kita boleh buat program, berkenaan Qiyamul Lail adalah salah satu daripada program yang mulia. Oleh kerananya program Qiyamul Lail itu salah satu daripada anak kunci syurga. Anak kunci syurga, orang yang nak mendapati syurga di hari akhirat esok, salah satunya ialah Qiyamul Lail. Qiyamul Lail, kita bangun tengah malam, kita semaya tahajud, semaya apa-apa kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala,
Sebab itulah saya kata salah satu dari program yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kita kembali semula kepada kita syukurkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik pelajar semua, syukur kita ni penting sangat bagi kita. Yang utama sekali kita kena syukur apa hati? Iaitunya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada kita. Nikmat yang paling besar, nikmat sebesar-besar yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada kita ialah nikmat anggota kita. Adik-adik juga perhati. Mata kita, hidung kita, kaki kita, tangan kita, perut kita, semua itu adalah pemberian nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu pula nikmat Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada kita anggota tadi, besar tak besar juga kita perhati. Nikmat kaki saja, adik-adik. Nikmat kaki saja. Sekiranya kaki kita ni, adik-adik, kalau kita perhati, ambil je orang tua kita dulu. Orang tua kita ambil je umur dia daripada beranak sehingga sampai dia sampai 45, 60, kaki dia ada dia tukar dan sebagainya. Jawab kata tak ada tukar. Itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi sebesar-besar nikmat. Kalau kita kira di hari ini kita tengok kereta mutu, setahun kita kena tukar dah kaya. Mutu demikian juga. Tetapi nikmat yang Tuhan bagikan kepada kita sebesar-besar nikmat, iaitu nikmat kaki kita. Allah kita pakai lama mana kaki kita. Ada setahun talulah kaki kita kena tukar setahun sekali, kau berakna lah kita ni, tak itu. Kaki kita kalau kita dah kena tukar pakai sekali, setahun kena tukar berat. Itu yang kata salah satu daripada nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala telah bagikan kepada kita. Baik, apabila kita syukur dah kepada Allah Subhanahu wa taala tentang anggota kita yang Allah Subhanahu wa taala telah bagi dah kepada kita, kita kena ingat baik-baik bahawasanya anggota kita ni, adik-adik, tangan, kaki, mata kita di hari akhirat esok, dia anggota kita akan kecek di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam ayat suci Al-Quranul Karim, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawm, hari ini, al-yawm dengan makna kata hari ini, yakni yaumul hisab, yaumul qiyamah. Di hari kiamat esok Tuhan kata al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Di hari akhirat esok, hari kiamat esok, Allah Subhanahu wa taala teri mulut kita. Allah Subhanahu wa taala kunci mulut kita. Apabila Allah Subhanahu wa taala kuncikan mulut kita, maka kita tak boleh nak berkecek sikit lagi. Kita tak boleh nak kecek dah sikit lagi. Sebab itulah mulut kita berkecek boleh di atas dunia saja. Di hari akhirat esok Allah Subhanahu wa taala akan kunci mulut kita. Lepas tu gapo pula nak kecek, wa tukallimuna aydihim, dan berkata-kata Allah Subhanahu wa taala akan tangan-tangan mereka itu. Tangan kita pula kecek di hari akhirat esok, adik-adik. Tangan kita kecek di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kaki-kaki kita jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nak ayat katakan di hari akhirat esok, mulut kita tak akan kecek lagi, Tuhan dah tutup, dan tangan kita berkecek ganti daripada mulut. Kaki kita akan jadi saksi dengan apa yang kita buat di atas dunia tu. Kalau kita di atas dunia, kita tak jagakan anggota kita tak jaga anggota mulut, kita tak jaga anggota kaki, anggota tangan, anggota telinga kita, anggota perut, di hari akhirat esok kaki tangan kita akan berkecek, dan juga kaki kita akan jadi saksi di atas perkara itu. Sekiranya kalau kita di atas dunia ni kita tidak ada partai dan lari daripada Allah Subhanahu wa taala lagi, maka kita akan kenalah di hari akhirat esok. Kata seorang ulama, kalau tak silap kat Syekh Qardawi, Yusuf Qardawi, dia katakan al-yawm, di hari ini, yakni hari kiamat, sebelum daripada Allah Subhanahu wa taala nak kuncikan mulut kita,
Allah Subhanahu wa taala mematikan hati kita di atas dunia dulu. Allah Subhanahu wa taala tak winapok barang kebajikan di atas dunia. Ikut siapa dia royak gapo, guru royak gapo kita di atas perkara kebajikan, kita tak akan nampak. Kerana Allah Subhanahu wa taala sudah tutupkan mata hati kita, dan lagi pula la yakhrujuna al-kufru, tidak keluarkan kekufuran yang ada di dalam tubuh badan kita. Wa iyazubillah. Apabila atas dunia tak masuk iman dan tidak keluar kekufuran di dalam dada kita, maka di hari akhirat esok Allah Subhanahu wa taala yakni akan kunci mulut kita dan tangan kita sebagai mulut kecil, dan hati kita dan juga kaki-kaki kita akan jadi saksi di hari akhirat esok. Sebab itulah adik-adik semua, adik-adik kena ingat bahawasanya tangan kita ni ada harga sangat, ada nilai tinggi sangat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita ada nilai tinggi sangat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mata kita, kaki kita, apabila kita sudah tahu kata ni adalah sebesar-besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada kita, fala tatruku syukru, maka janganlah kamu tinggal syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita tinggal syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat-nikmat anggota yang Allah Subhanahu wa taala telah bagikan kepada kita. Kemudian hak yang kedua pula, yang mana aku sebut tadi, apa perkara yang kita kena ingat di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita jangan tinggal syukur. Yang kedua pula, kita jangan tinggal doa. La tatrukud doa, jangan kita tinggal doa. Ada gapo kita doakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Apabila kita tidak berdoa kepada Allah, apabila kita tidak minta kepada Allah, fatahri mustijabah, Allah Subhanahu wa taala tak bagikan kepada kamu. Allah Subhanahu wa taala tak menerimakan kepada kamu. Doa kita ni penting. Adik-adik, walaupun adik-adik tak erti nak berdoa dengan bahasa Arab, kita berdoa dengan bahasa Jawi, kita berdoa dengan bahasa Melayu kita berdoa dengan bahasa Sia, kita berdoalah dengan apa bahasa yang kita erti. Tujuannya kita jangan tinggal doa. Apabila kita tinggal doa, nescaya Allah Subhanahu wa taala tak bagi kepada kita apa hak kita minta. Dan juga kita kena berdoa soalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita nak berdoa kepada barang itu dan barang ini. Allahu akbar. Itu yang kedua. Manakala yang tiga pula dah, dia kata la tatruku zikrullah, janganlah kamu lupa zikir kepada Allah. Jangan kita terlupa mengingat diri kita kepada Allah. Yang ini sentiasalah adik-adik kita tanyalah semasa ni. Dan kita kena hati kita kena terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita terlupakan zikir kepada Allah, apabila kita terlupakan kepada Allah, fatahrimu zikruka, Allah Subhanahu wa taala tak ingat kepada kita pula di hari akhirat nanti. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah sebut dalam Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam ayat suci Al-Quranul Karim, "Udhkuruni adzkurkum." Uzkuruni adzkurkum, ingatlah kepada aku, nescaya aku ingat kepada kamu. Hak ni kita jangan terlupa. Yang ketiga, yang terakhir sekali ialah kita jangan terlupa istighfar. La tatrukul istighfaru, janganlah kita terlupa istighfar. Makna apa istighfar? Iaitu dengan makna kata kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesalahan kita. Kita jangan tinggal istighfar, kita jangan tinggal taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apabila kita tinggal taubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu, kita tak akan lepas di hari akhirat nanti. Kaulah kita tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesalahan kita, di hari akhirat nanti kita tak akan lepas. Kita akan dapat siksa Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita buat perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala maksud. Itu empat perkara tu kita lah jangan terlupa wahai adik-adik. Yang pertama tadi ialah kita jangan tinggal syukur. Yang kedua jangan kita tinggal berdoa. Yang ketiga jangan kita tinggal zikir. Yang keempat jangan kita tinggal
tinggal istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita amalkan di dalam diri kita hari ni sehingga seterusnya. Itu dia. Kalau kita semua ni kita nak salah satu daripada kita semua ni nak menuju kepada syurga Allah. Orang nak menuju kepada syurga Allah, dia ada anak kecil dia. Orang nak pergi ke syurga Allah Subhanahu wa taala itu dia ada anak kecil dia. Dia panggil kata miftahul jannah. Gapo miftahul jannah? Yani al-iman wal istiqamah. Salah satu daripadanya ialah anak kecil untuk kita nak menuju kepada syurga ialah al-iman wal istiqamah, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Yani apa nam? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, bagi mereka yang percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah di dalam buat amalan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani ibadah yang paling penting sekali kita ialah as-salat. Ibadah yang paling besar sekali orang panggil kata amalan ibadah badaniyah ialah orang panggil kata as-salat, semaya kita ni. Maka semaya kita ni ada. Alhamdulillah di hari ni kita tengok di sekolah penuak buat program muncul sekali. Kerana apa? Kerana adik-adik kita ni boleh semaya, boleh qiyamul lail. Ini salah satu daripadanya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah nak meninggal dunia, Rasulullah lafaz apa as-salah yang utama sekali, janganlah kamu tinggal semaya. Maka kita kena ucap terima kasih banyak kepada pokok dan juga kru-kru dan juga ustaz-ustaz yang ada sini, duk kacau, duk fikir before kita semua ni boleh berbaik kata wirti as-salah. Kalau semaya ni ada amalan yang pertama sekali Allah Subhanahu wa taala nak hisab, nak hitung di hari akhirat esok ialah as-salah. Awwal ma yuhasibu bihi 'abdi yaumil qiyamah as-salah. Apa itulah apabila semaya kita ni kita kena semaya dia molek. Itu dia. Kita kena semaya dia molek, usolli, niat jadi molek, kena cukup rukuk dengan 13 rukuk dan juga cukup dengan syarat dalam semaya kita. Ini perlu bagi kita kena mempelajari di hari ini. Perlu bagi kita semua kena mempelajari masalah as-salah. Karena agama kita adalah dia agama as-salah itu. Maka adik kita jangan tinggal semaya. Orang yang tinggal semaya, yang mana dulu apa pernah mari dah dulu sini, apa pernah royak kata Nabi SAW sebut dalam hadis dia, orang yang tinggal semaya tu apabila dia mati esok Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka itu seksa. Tuhan janji seksa bagi orang yang tak semaya, iaitu orang panggil kata apa ni? Sujaul aqra, satu ular yang bernama Sujaul aqra. Di dalam kubur esok ada ular di dalam kubur esok 99 hayatan, 99 ekor ular nak nanti gigi kita semua ni. Satu ular, seekor ular, satu ekor ular ada 99 ekor tadi tu pecah tu betis arus. Nabi tanya sahabat, atadruna ma tani? Engkau tak wahai sahabatku, gapo makna at-tani? Maka sahabat kata Allah wa rasuluhul a'lam. Rasulullah kata at-tani ialah hayyatun, yani ular. Ular di dalam kubur nak nanti ketik, nak nanti gigi. Orang yang tinggal semaya dia ingat molek weh. 99 ekor ular, 99 hayatan. Seekor ular 9 ru'us. Satu ekor ular tadi tubik tu 9 utit kepala. Nak nanti ketik kita, nak nanti gigi kita di dalam kubur esok. Seksa bagi Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang yang tidak semaya. Seksa yang Allah Subhanahu wa taala nak cedai bagi orang yang tinggal semaya. Oleh itu adik-adik kita kena ingat molek weh. Ular ni kalau kita buat perhati tau, ular di atas dunia ni walaupun halau besar kelipin kita rasa gerung dah. Manakah lagi di hari akhirat esok kita masuk di dalam kubur, Allahu akbar, ular
setengah-setengah untuk guru kata sama besar kata Pak Uto lagi pula 99 ekor pula duk kaki nak petik nak gigit kita. Itu dia yang kita kembali semula sebagai anak kunci syurga saat ini al-iman wal istiqamah innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Kemudian mereka itu saat itu ialah dia istiqamah di dalam amalan ibadah dia, fala khaufun alaihim, maka mereka itu tak kena takut di esok, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka itu tak kena rasa duka cita oleh kerana Allah Subhanahu wa taala telah sediakan syurga bagi kamu, kekal di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu anak kunci syurga yang pertama. Kemudian anak kunci syurga yang kedua pula ialah at-taqwa. Gapo takwa, yakni kita takut diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena tanya dalam jiwa kita ittaqullah. Kita kena takutkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim, tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Demikian itulah syurga Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala mempersakai bagi mereka man kana taqiyya, bagi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Manakala satu lagi orang panggil kata apa ni? Anak kunci syurga satu lagi iaitu al-ilmu. Al-ilmu. Salah satu daripadanya anak kunci syurga al-ilmu ni orang yang belajar. Orang yang belajar ni adalah salah satu daripadanya Allah Subhanahu wa taala memudahkan mereka itu masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW telah sebut dalam hadis dia, man salaka tariqan yaltamisu fihi sahhalallah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan minal jannah. Yani orang yang menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala memudah mereka itu jalan untuk pergi kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kita menuntut ilmu ni adik-adik, macam manakah kita nak mendapatkan ilmu kita? Macam manakah kita nak mendapatkan ilmu kita adik-adik? Salah satu daripadanya kita nak dapatkan ilmu kita dengan molek iaitu salah satu daripada ialah kita dengan guru kita. Pertama sekali cara untuk kita nak dapat ilmu dan juga dapat ilmu yang barakah, kita kena hormat kepada guru dan taat kepada guru kita. Kita kena taat kepada guru, kita kena taat kepada ustaz, kita kena taat kepada ustazah dan hormat kepada dia. Ini salah satu jalan untuk kita nak dapat ilmu dan dapat keberkatan insya-Allah, untuk nak dapat keberkatan ilmu kita. Manakala kita berjumpa dengan guru, dengan ajar, dengan ustaz, kita kena doakan kebaikan bagi dia. Salah satu sekurang-kurangnya kita berdoa lah, mana kita beri salam. Adik-adik, selepas pada ni, selepas daripada malam ni, kita mari mau sekolah. Yang kata dimudahkan dapat ilmu kita supaya jadi berkah. Salam kita dengan guru, dengan ajar, dengan ustaz, wajib kita kena salam. Assalamualaikum, kita ucap selamat sejahtera kepada guru kita dan juga ustaz kita. Ini salah satu cara untuk kita nak dapatkan ilmu dan keberkatan di Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pula ketika kita duk belajar, ketika kita duk belajar, janganlah kita bergura-gura, duk cuek-cuek. Itu dia. Kemudian kita kena buat perhatian apa hak guru duk mengajar kita. Apa hak guru duk mengajar kita tadi tu, maka kita kena perhati molek. Itu dia. Jangan kita duk main, jangan kita duk gurau. Kita kena bersikap lemah lembut dengan guru, dengan ajar dan juga dengan ustaz. Macam mana lemah lembut? Macam mana lemah lembut? Yang ni dua pengen kata kita kena tonton, jumpa dengan guru, jumpa dengan ustaz. Allah, kadang kalau kita ni jumpa dengan guru, jumpa dengan ustaz, seperti orang nak balas dah. Tak ada. Kalau orang nak balas dah, tengok guru dah waksa dah. Itu dia. Tengok guru ni tak ada arah dah, sepuluh nak bocah dah dengan guru.
Kita bukan cek pula Allah tak ada Allah dah terus sakit kelingu. Lebih lagi buat kita ini. Nak kata salah satu kita nak dapat ilmu kita kena tonton. Buat lemah-lemah di hadapan guru dan ustaz. Dan juga apabila kita nak kalau kita tengok guru kita berjalan lagi, kita beradu dulu situ. We guru dan ajar dan apa ni dan guru dan sebagainya, we pergi dulu. Itu dia. Kita beri salat dah hati, kita sahabat salat, kita berdoa kepada dia dan kita lemah-lemah kepada dia. Satu lagi, kita kena maaf kepada guru jika kita buat bersalah dengan guru. Kita kena minta maaf. Kru, kita minta maaf we kru. Itu dia. Kru, kita buat salah hari itu, minta maaf we kita kelolos selorong dengan kru. Lagi pula kita kena ucap terima kasih kepada kru. Kepada ajar, kepada ustaz. Oleh kerana kru dan ajar dan ustaz ini orang yang mengajarkan ilmu kita, orang yang mengajarkan ilmu kepada kita, maka wajib di atas kita tadi itu. Itu dia. Kita kena hormat dan taat kepada dia. Oleh itu, dengan beberapa yang amo sebut tadi, bisa dah itu dia. Jangan terlupa adik-adik yang mana kita sebut tadi, apa dah? Salah satu daripadanya cara untuk kita nak dapat ilmu dan dapat keberkatan ilmu, kita kena hormat dan taat kepada guru kita. Kita kena beri salam kepada dia. Kita kena lemah lembut, kita kena rendah diri, jangan buruk ketika mengaji. Kita kena ucap, kita kena minta maaf kepada guru dan juga kita kena apa ni? Kita kena minta maaf dan ucap terima kasih yang mana ia telah mengajarkan kita. Itu dia. Oleh itu, duk rasa pun banyak ni deh. Isa pun masuk ni. Itu dia. Apabila Isa masuk dah, sekali lah dulu dan insya-Allah kita sambung semula. Lain kali pula sekiranya dalam penyampaian ambo tadi tak susung di segi kata, tak susung di segi berkecek pe, ambo harap cucuk ai kemaafan kepada ambo oleh kerana ambo ni bukan ahli penceramah dan juga bukan ahli kecek. Ambo jadi orang yang biasa saja. Oleh itu kalau ada salah dan silap, ambo harap cucuk ai kemaafan. Maka dengan sekalilah dulu insya-Allah ambo sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.